uh, pertindihan pandangan telah pun timbul disebabkan tekanan daripada industri. Maksudnya industri rokok telah pun berjaya masuk ke parlimen dan berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, dan ini telah memberi kesan kepada keputusan untuk menggugurkan GEG daripada Akta Kawalan Produk Merokok dan juga Kesihatan Awam. Ini yang disebut oleh Timbalan Menteri. Apabila kita dengar pendedahan tersebut, ini mengejutkan pelbagai pihak yang berjuang dalam sektor kesihatan awam sebab dua perkara. Yang pertama, jelas menunjukkan bahawa ini adalah satu tindakan yang telah pun langgar satu perjanjian antarabangsa. Malaysia, kerajaan ataupun negara-negara yang menjadi ahli telah menandatangani dan memeterai treaty antarabangsa ini mestilah melindungi dasar kebangsaan mereka daripada sebarang tekanan yang datang daripada industri ataupun yang datang daripada kepentingan komersial. Ini jelas menunjukkan pengakuan yang telah dibuat oleh Timbalan Menteri Tuan Lokan Isman bahawa keputusan kerajaan untuk menggugurkan satu peruntukan yang sangat-sangat penting dalam akta baru berkenaan dengan produk merokok dan juga kesihatan awam, iaitu Generational Endgame, menamatkan pembelian rokok kepada mereka yang lahir pada tarikh tertentu telah pun dipengaruhi oleh lobby ataupun kuasa-kuasa komersial daripada syarikat-syarikat tobacco, tembakau. Ini menunjukkan bahawa tekanan ini yang saya tuduh dulu memang wujud. Dan saya ulangi, bukan sangat soal hujah yang telah pun diberi oleh Peguam Negara. Sebenarnya ini adalah pengakuan bahawa kerajaan telah tunduk kepada lobby Big Tobacco ataupun kepentingan syarikat-syarikat tembakau besar dan juga kepada syarikat-syarikat vape. Dan akhirnya kita tahu kebenaran, iaitu keputusan itu dibuat bukan demi kesihatan awam tetapi kerana tunduk kepada kepentingan komersial daripada syarikat-syarikat tersebut. Apa yang KJ tekankan adalah berdasarkan pengakuan daripada Timbalan Menteri ini, jelas bahawa ini bukan soal konsistensi perlembagaan dan sebagainya, tetapi adalah satu political decision made in part because of tobacco lobby. Sejak saya berada di Kementerian Kesihatan pada tahun 2022 dan waktu saya nak bawa peruntukan GEG ini dalam akta yang baru, saya dah tahu ada ahli parlimen dan yang jumpa dengan syarikat-syarikat tobacco, ahli parlimen dan yang jumpa dengan syarikat-syarikat tobacco ini. Kalau tak silap saya jumpa dengan ahli-ahli parlimen, dia dah jadi seorang menteri hari ini. Dan dia tanpa segan silu telah menganjurkan satu taklimat untuk ahli-ahli parlimen daripada parti beliau dan menjemput tobacco company untuk memberi taklimat. Bila kita nak buat satu undang-undang berkenaan dengan kesihatan awam, kita we don't let in the enemy. I mean, if you're trying to save people in a safe house, you don't let in somebody who's trying to kill you. Mula daripada peristiwa itu memang sudah ada ahli-ahli parlimen kita dah compromise, dan selepas tukar kerajaan, orang ni dah jadi menteri. Dan saya tahu bila orang tu dah jadi menteri, dialah yang bawa tobacco company untuk jumpa dengan ahli parlimen daripada parti dia. Saya tahu GEG akan mati. Sebab Big Tobacco has not just penetrated MPs, they have managed to penetrate the cabinet itself. Lobbying ni, saya rasa ia akan berlaku dan berterusan. Apa yang kita boleh harapkan adalah parlimen dan juga kerajaan tidak tunduk lah, maknanya dia boleh mendengar pandangan. Saya rasa KJ pun tak kata jangan dengar langsung pandangan daripada industri dalam hal ini ataupun dalam hal-hal apa-apa saja pun. Tapi kena sedarlah bila industri tu berkata sesuatu, dia punya motif dan motivasi itu dah tentu berbeza daripada motif dan motivasi sebuah kerajaan menjaga kesihatan awam. So you take that into account, but it's still a political decision. You have to make keputusan politik yang sesebuah kerajaan kena buat, dan kali ini dan dalam hal ini it was a political decision, keputusan politik bukan perlembagaan yang menyebabkan GEG drop. Ya, sebab Tuan Lokan Isman, Timbalan Menteri mengakui bahawa lobby itu ataupun tekanan pressure itu telah mempengaruhi keputusan. So jumpa okeylah, tetapi jumpa dalam keadaan, saya tahu jumpa dalam keadaan ahli parlimen nak membuat keputusan berkenaan dengan undang-undang itu, saya rasa sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan satu yang saya rasa contravene semangat yang ada di sebalik